Irene ni, Kak Nadia? Comel sangat. Berapa umur dia, Irene? 1 tahun 3 bulan. Tapi dah pandai bergaya. Kalau dia dapat baju baru, tentulah dia sibuk nak cuba semua. Ni gambar siapa pula? Ni gambar abang saya. Abang si comel tu jugalah. Patutlah comel. Tengok, abangnya pun kacak. Tu belum tengok kakak dia lagi. Assalamualaikum Kak Nadia. Waalaikumsalam. Jumpalah masuk. Hafiz, Arjun, marilah sini tengok gambar. Gambar siapa? Gambar adik Irene. Saya pun ada gambar comel juga. Masa saya kecil-kecil. Tak payahlah Jun, simpan saja gambar awak tu. Dah lah tu, kita sebenarnya ada topik menarik hari ni. Tu yang sibuk tengok gambar adik saya. Saya tahu, hari ini kita akan berbincang mengenali hari keluarga sendiri kan Kak Nadia? Betul tu. Tapi sebelum tu, kita saksikan dulu kisah kita kali ni. Berkenaan dengan tajuk mengenali keluarga. Episod kali ini mengisahkan Zaki, seorang anak yang telah kehilangan bapanya. Walaupun begitu, dia masih mempunyai seorang ibu, seorang kakak dan seorang abang. 3 beradik ini sering tolong-menolong antara satu sama lain di samping membantu ibu mereka di gerai kuih. Sekiranya Zaki bersekolah sesi petang, dia akan membantu ibunya pada sebelah pagi. Dan sekiranya dia bersekolah sesi pagi, dia akan membantu ibunya pada sebelah petang pula. Kakak Zaki yang bernama Nurul juga selalu membantu ibunya. Walaupun bakal menghadapi peperiksaan SPM tidak lama lagi, dia tidak pernah mengabaikan tanggungjawabnya dalam membantu ibunya. Abang Zaki pula baru sahaja mendapat pekerjaan di bandar. Walaupun tinggal berasingan, dia akan pulang seminggu sekali melihat keadaan keluarganya. Ayah, terima kasih Zaki. Hari ni macam mana? Balik awal? Yalah Kak, macam semalam. Sekejap je habis. Itu semua rezeki Tuhan yang bagi. Lebih-lebih lagi masa cuti sekolah macam ni. Kalau ada rezeki, dapatlah kita jual semuanya. Kalau tak habis, kita balik rumah jadi rezeki kita pula lah. Yalah Kak, saya nak tolong Mak di dapur sekejap. Zaki dan ibunya akan berniaga kuih-muih setiap hari. Sekiranya pada musim cuti sekolah, Zaki akan membantu ibunya pada waktu pagi dan petang. Pada sebelah petangnya pula, ibu Zaki akan menggoreng kuih di gerainya. Pada waktu petang, semakin ramai orang yang datang membeli kuih di gerai ibunya. Dalam kelompok pelanggan itu, kelihatan seorang ayah yang datang membeli kuih dengan anaknya yang lebih kurang sebaya dengan Zaki. Daripada perbualannya dengan ibunya, Zaki mendapat tahu yang keluarga itu baru berpindah ke taman perumahan itu beberapa hari yang lalu. Zaki juga mendengar yang anaknya itu bernama Daniel dan keluarga tersebut sedang membersihkan rumah baru mereka. Oleh kerana kehabisan kuih yang telah digoreng, Ibu Zaki telah meminta agar ayah dan anaknya itu pulang dahulu ke rumah dan Zaki akan menghantar kuih itu ke rumah mereka apabila siap digoreng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, kuih dah sampai.
Mari masuk. Rumah pakcik ini masih bersepah lagi. Maklumlah baru pindah. Tak apa. Nama saya Daniel. Nama saya Zaki. Rumah saya di kawasan flat sana. Kalau macam tu, berjiranlah kita nampaknya. Zaki telah menjadi kawan rapat kepada Daniel. Setiap kali habis membantu ibunya, Zaki akan ke rumah Daniel. Mereka akan bermain bersama-sama di taman permainan. Kenapa ni Daniel? Nampak macam tak semangat je. Tak ada apa-apa. Jangan nak tipulah Daniel. Nampak sangat daripada air muka awak tu. Saya sebenarnya masih tak dapat menyesuaikan diri sebenarnya. Menyesuaikan diri apa pula? Rumah baru awak tu. Bukan pasal rumah baru, tapi pasal keluarga saya. Kenapa dengan keluarga awak? Saya sebenarnya anak angkat. Saya diambil keluarga angkat saya 2 tahun yang lalu. Tapi sehingga sekarang, saya masih ada rasa janggal dengan mereka. Tak sangka awak anak angkat. Saya tengok mereka macam keluarga sebenar awak. Mereka memang baik dengan saya. Cuma saya saja yang kadang-kala terasa janggal dengan mereka. Zaki mendengar luahan daripada Daniel mengenai kejanggalannya bersama keluarga angkatnya walaupun telah bersama mereka selama 2 tahun. Walaupun Daniel merupakan anak angkat, tetapi kata Daniel, mereka tidak pernah menganggapnya seperti anak angkat. Daniel dijaga dan dibesarkan dengan sempurna dan penuh rasa kasih sayang dan tanggungjawab. Awak sepatutnya bersyukur Daniel. Kenapa? Sebab walaupun awak kehilangan keluarga awak sebenar, masih ada lagi orang yang sanggup menjadi ibu bapa angkat awak. Saya tahu. Jadi seelok-eloknya awak janganlah fikir sangat dengan perkara ni. Yang penting kita harus menghormati mereka seperti ibu kandung kita sendiri. Baiklah, saya akan cuba. Ini bukan nak cuba lagi, tapi jadi tanggungjawab kita sebagai anak. Dalam hidup ni bukan semua orang mendapat kebahagiaan yang sama. Yelah, macam kisah Zaki tadi, dia telah kehilangan bapanya dalam usia yang begitu muda. Tapi mujurlah dia masih ada ibunya yang masih hidup. Kalau dilihat liku-liku hidup Daniel, kita akan merasa betapa syukurnya kita kerana masih mempunyai ibu dan ayah yang masih hidup. Bukan setakat ibu dan bapa sahaja, kita juga kena bersyukur sekiranya kita masih ada datuk dan nenek kita. Di samping itu, kita juga kena saling menghormati adik-beradik kita yang lain. Tak kiralah kakak kita ke, abang kita ke, ataupun adik kita. Saya rasa kita sebagai anak dalam keluarga sepatutnya mengambil berat tentang ibu bapa kita. Kita mesti taat kepada mereka dan selalu membantu mereka. Bila saya sudah besar nanti, saya berjanji akan menjaga ibu dan bapa saya sebaik-baiknya. Saya ingin melihat mereka gembira kerana kejayaan saya suatu hari nanti. Bagus tu Arjun, sikap macam inilah yang kita mahu. Baiklah adik-adik, hari ini kita ada seorang tokoh yang tidak asing lagi kepada kita, iaitu Tuan Haji Husin bin Haji Saleh, kaunselor di Universiti Melaya.
Assalamualaikum Tuan Haji. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan khabar baiklah. Alhamdulillah. Adik-adik semua apa khabar? Baik. Kami di sini ingin sekali lagi menemu ramah Tuan Haji. Tapi kali ini tajuknya berkenaan dengan mengenali keluarga. Boleh, apa salahnya? Jadi apa soalan itu? Bolehkah Tuan Haji nyatakan apakah maksud keluarga asas dan keluarga kembangan? Dan bagaimanakah kita hendak menyayangi keluarga kita? Okey, dari segi keluarga kita bagi pada dua. Satu keluarga asas dan satu keluarga kembangan. Jadi keluarga asas ni biasanya meliputi ayah kita, ibu kita, adik-beradik kita, datuk kita, nenek kita. Jadi ini semua yang dimaksudkan dengan keluarga asas. Jadi itu penjelasan mengenai keluarga asas lah. Okey, keluarga kembangan ni pula maknanya ialah kita ada ayah saudara kita, bapa saudara kita, ibu saudara kita, sepupu kita, uncle kita ke, ataupun kita punya cousin ke, ataupun saudara-saudara yang dekat dengan kita lah. Itu dipanggil keluarga kembangan. Mana ada dua lah kat sini. Dan kalau kita tengok macam mana kita nak menyayangi dan hormat pada keluarga ni, yang pertama sekali ialah kita mesti ada rasa kasih sayang. Sayang dia akan timbul rasa hormat. Dan kita rasa menghargai apa pengorbanan yang telah dilakukan oleh ibu dan ayah kita. Ini menyebabkan seseorang anak itu kita akan rasa sangat menghormati ibu dan ayah kita. Sebab ibu bapa melahirkan kita, membesarkan kita. Kalau kita tengok ibu kita macam mana mengandungkan kita 9 bulan 10 hari dengan penuh susah payah, kadang-kadang ibu tak sihat, dan lepas itu melahirkan kita pula, lepas itu membesarkan kita daripada kecil. Lepas itu misalnya memberi segala kemudahan-kemudahan kepada kita, seperti misalnya pergi hantar ke tadika, hantar ke sekolah, beli permainan, dan berbagai-bagai lagi kemudahan ini beri selain daripada keperluan-keperluan asas. Kita tidak boleh sekali-kali membenci ataupun tidak menyayangi keluarga. Sebab keluarga ni ialah segala-gala dalam diri kita. Kemudian kita hendaklah memfikir juga bahawa dalam kehidupan kita ni selain daripada memberi dari segi harta benda dan sebagainya, juga ialah kasih sayang. Kasih sayang ini sangat penting. Dan kasih sayang hanya boleh diberi oleh ibu dan ayah dan juga ahli keluarga. Tanpa kasih sayang, kita rasa seolah hidup kita ini tidak bermakna, walaupun kita ada wang yang banyak, kita duduk dalam rumah yang besar dan sebagainya. Dan kita juga hendaklah bukan saja menghormati ibu dan ayah, tetapi juga kepada kakak, kepada abang kita, pada adik-adik yang keluarga kita yang mana mereka ini juga banyak memberi tunjuk ajar kepada kita. Dan juga mungkin kita hormat juga kepada atuk kita, nenek kita. Hari ni ramai atuk-atuk nenek misalnya menjaga cucu, menjaga kita. Jadi jasa mereka ni kita tidak boleh biarkan begitu saja. Dan kita juga hendaklah menjadikan keluarga kita ni sebagai kawan, sebagai teman. Kadang-kadang kita bergurau senda dengan abang kita, dengan kakak kita, dengan ayah kita, dengan adik-beradik kita dan sebagainya. Dan kalau boleh, kalau ada perselisihan faham sikit-sikit tu, kita cepat-cepat maafkan. Jangan berpanjangan. Di dalam keluarga, kita jangan ada dendam-dendam. Jangan ada perasaan hasad dengki. Ini tanda-tanda kita sayang pada keluarga kita lah. Dan kita kalau boleh, kalau ada misalnya kita adik-adik yang kecil, kita hendaklah menyayangi mereka. Kerana dah menjadikan mereka itu sebagai teman untuk kita berhibur, untuk kita misalnya bermain. Jadi sebenarnya dalam menyayangi keluarga ini, kita hendaklah menyayangi pada semua ahli-ahli keluarga kita. Dari ayah kita, dari ibu bapa kita, dari nenek kita, atuk kita, dari misalnya adik-beradik kita, saudara mara kita, semua kita perlu sayang. Jadi inilah yang menyebabkan keluarga itu bahagia. Jadi kesimpulannya di sini ialah kita hendaklah mengenali keluarga kita, dan hendaklah kita tahu dari segi kata orang tu setiap ahli keluarga kita, dan kita hendaklah rasa hormat, rasa sayang kepada setiap ahli keluarga kita. Kerana kalau tidak ada ahli keluarga, kita tak akan ke mana. Jadi hendaklah kita menyayangi keluarga kita sampai bila-bila. Tuan Haji, apakah maksud ungkapan rumahku, syurgaku? Rumahku, syurgaku. Saya percaya semua orang mengimpikan sebuah rumah yang bahagia. Rumahku, syurgaku maknanya sini-sini ialah kita nak rumah kita tu bahagia, ceria. Kalau kita balik rumah tu kita seronok. Dan kita akan kata orang tu berbincang keluarga, dan tempat kita mencurahkan kasih sayang di rumah kita. Beza dengan kawan-kawan dan sebagainya.
Berbeza dengan ibu dan ayah kita ataupun adik-beradik kita. Itu tempat kita mencurahkan kasih sayang. Tempat kita meluahkan perasaan. Kita ada masalah misalnya kat sekolah, kat luar dan sebagainya, kita balik rumah, kita sampai rumah, kita cerita dengan mak bapak kita, masalah tu selesai. Itu yang masukkan dengan syurga tu. Dia kalau misalnya kita balik rumah, kita tak ada tempat nak mengadu dan sebagainya, itu dia terbaliklah. Bukan jadi syurga lagi dah. Jadi tempat yang begitu kata orang tu panas, tempat yang tidak menyeronokkan. Kita tak mahu rumah kita jadi tempat yang begitu panas dan tidak menyeronokkan. Kita nak rumah kita menjadi satu syurga. Syurga tidak semestinya rumah tu banglo, rumah tu besar, rumah kita pondok ke kecil ke, tetapi yang penting ialah dalam rumah tu ada keharmonian, ada keceriaan, ada gurau senda antara ibu bapa. Satu lagi ialah suka sikap tolong-menolong. Jangan ada sikap selfish ataupun penting diri sendiri. Jangan misalnya ada hasad dengki dengan adik-beradik. Ini semua akan menjadikan kita jadi rasa seronok, jadi rasa ceria. Di rumah tu kita balik rasa ceria. Sebab apa? Semua orang rasa penting dalam keluarga tu. Dan timbul rasa kasih sayang, timbul rasa misalnya keseronokan dalam keluarga tu. Inilah yang dimaksudkan dengan rumahku, syurgaku. Tuan Haji, bolehkah Tuan Haji Hushim menyatakan bagaimanakah cara hidup berkeluarga? Sekarang kalau kita nak misalnya nak menghidup cara hidup keluarga yang baik ni ialah dengan mana kita mengenali semua ahli keluarga kita. Kita kenal ahli keluarga kita, baru timbul rasa sayang, rasa hormat tu. Contoh misalnya kalau kita sebagai anak, kita tahu siapa ayah kita. Ayah kita kerja kat mana. Ayah kita misalnya kelulusan universiti mana. Contoh Dan pukul berapa ayah kita pergi kerja, pukul berapa ayah kita balik. Begitu juga dengan ibu kita. Kita tahu latar belakang ibu kita. Ibu kita kerja kat mana, belajar sekolah mana dulu, apa hobi ibu kita, kan? Jadi bila kita tahu hobi ibu kita, ayah kita ni, maknanya kita boleh masuk lah. Katakan ibu kita misalnya suka main badminton. Nak wujudkan keluarga yang bahagia, kita ajak ibu kita main badminton. Tak salah. Jadi ibu kita rasa seronok. Mana anak-anak memahami hobi dia, kegemaran dia. Jadi ini semua sebenarnya kita hendaklah sentiasa kata orang tu mewujudkan suasana yang harmoni dalam keluarga. Begitu juga misalnya kalau kita lihat kita nak mengenali misalnya abang kita, kakak kita. Jadi ini macam juga, kita hendaklah sentiasa mengetahui abang kita belajar kat mana, abang kita sekolah mana. Dan abang kita misalnya, kita perlu tahu juga dari tarikh lahir dia. Kadang-kadang kita adik-beradik kita kena ni, hari lahir ni kadang-kadang sensitif, tarikh lahir. Jadi kalau boleh misalnya kita tahu abang kita, dia minat baju color apa, kakak kita misalnya minat tudung warna apa, minat misalnya baju warna apa, t-shirt warna apa, dia tahu. Jadi di sini masing-masing tahu dan kenal mengenali antara satu sama lain. Bila kenal mengenali antara satu sama lain, ini kita katakan iaitu mewujudkan perhubungan yang mesra dalam keluarga. Saling misalnya mengenali antara satu sama lain. Kita tahu apa kelebihan, apa kelemahan adik-beradik kita, apa yang tak disukai oleh ibu dan ayah kita. Kita tahu apa yang ayah kita suka, apa yang ibu kita suka, sampai kepada makanan sekalipun. Kalau boleh kita tahu apa yang ayah kita suka, mungkin apa yang ibu kita suka. Mungkin kalau kita misalnya ada duit sikit ke, kita nak beli makanan ke untuk ayah dan ibu kita, mungkin kita boleh beli makanan kegemaran ibu dan ayah. Betul tak? Macam mana ayah dan ibu kita tahu kegemaran kita. Biasanya ayah-ayah tahu kegemaran anak-anak, tapi anak-anak kemungkinan ada yang tak tahu. Tak tahu kegemaran ayah dan ibu. Jadi kalau boleh, di sini kita hendaklah mengetahui dengan lebih mendalam lagi tentang ahli keluarga kita. Dan yang seterusnya ialah kita hendaklah melahirkan kasih sayang. Senang je nak melahirkan kasih sayang ni dalam keluarga ni. Sebab setiap orang memerlukan kepada kasih sayang. Kasih sayang tu paling mahal sekali. Dan cara nak menunjukkan kasih sayang, satu ialah dengan cara kata-kata. Contoh kalau kita anak misalnya, kita pergi ke ayah kita, ayah nak pergi sekolah pagi misalnya, cakap dengan ayah, ayah, alum sayang ayah, cium pipi ayah, salam ayah. Bukan cium tangan saja, cium ayah kita, peluk ayah kita. Lepas tu kita cium mak kita, kita peluk mak kita. Nampak tu? Itu satu. Yang kedua, dengan cara ucap terima kasih. Kalau misalnya kat dapur mak kita masak sedap-sedap, cakap dengan mak, hari ni mak masak sedap, terima kasih banyak mak. Oh best lah mama, ada mama macam ni best lah. Jadi mama tu rasa seronok lah tapi kalau kita misalnya langsung tak ada ucapan terima kasih, tidak ada misalnya kita rasa penghargaan dan sebagainya, kemungkinan kita akan kehilangan kasih sayang itu. Dan seterusnya kita naklah juga meraihkan, kalau misalnya hari-hari jadi dan sebagainya, kita bagi kad kepada ibu dan ayah kita, kepada abang kita, kepada kakak kita, kita naklah sentiasa bagi
perkara-perkara seperti ini supaya jadi satu peringatan lah dalam keluarga kita. Dan semoga adik-adik semua berada dalam keluarga yang bahagia. Itu doa saya. Terima kasih.